Saya Blesgeliana Banji, BA 18110395. Hai, nama saya Taichi Zek, Matrix BA 18110242. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izon bin Anwar. Saya mengangkat matriks BA 18110177. Dan salam sejahtera warga dewa sekalian. Bertemu lagi kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini adalah Revolusi Industri 4.0 menyiahkan kuasa pekerja. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa revolusi industri menandakan kemunculan sistem fizikal cyber yang melibatkan keupayaan baharu sepenuhnya bagi manusia, mesin dan kaedah teknologi baharu. Dengan kata lain, teknologi automasi itu dilihat sebagai keupayaan teknologi yang tidak melibatkan manusia secara langsung. Revolusi perindustrian keempat ini mampu untuk membawa kepada perkara yang baik dan ia juga boleh membawa kepada perkara yang buruk. Dalam revolusi industri keempat ini, ia boleh menyumbang dalam membantu kerajaan untuk memajukan ekonomi berasaskan dengan keterbukaan fleksibel, pengetahuan dan kemahiran. Industri 4.0 ini juga akan boleh untuk mengatasi masalah kebergantungan terhadap sumber tenaga manusia yang secara signifikan akan mengubah masa depan dunia pekerjaan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, revolusi industri akan menyiahkan kuasa pekerja. Persoalan ini adalah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai kupasan dalam dunia pekerjaan pada masa kini. Bersama saya adalah dua orang panel kita pada hari ini. Baiklah, mari kita mulakan segera. Panel pertama kita pada hari ini adalah Encik Taichi Zek yang merupakan pensyarah hubungan industri. Apa khabar saudara? Kabar baik. Datang saudara. Seterusnya, ahli panel kedua kita iaitu Encik Muhammad Iswan yang merupakan pensyarah hubungan industri juga. Selamat datang juga buat saudara. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya kepada panel pertama. Apakah revolusi industri 4.0 akan menyiahkan kuasa pekerja? Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majelis forum ini. Saudari pengurusi, menurut saya, robot yang telah dicipta adalah untuk memperlancarkan lagi sesuatu pelaksanaan pekerjaan. Seperti tidak perlu lagi menggunakan hikmat pelanggan secara bersemuka, tetapi hanya menggunakan talian dalam internet untuk mencapai suatu urusan. Hal ini kerana akan memudahkan orang awam, terutamanya yang tidak mempunyai masa dalam melakukan urusan di luar maupun ketika mereka sedang bekerja. Tetapi penggunaan teknologi semakin hebat pada hari ini, ia dapat dilakukan pada hujung jari sahaja. Sebagai contoh yang boleh diambil adalah pihak pengurusan bank ataupun tenaga kerja bank, di mana pada sebelum kemunculan teknologi banyak tenaga manusia yang diperlukan untuk melayan pelanggan dan memudahkan urusan pelanggan. Tetapi dengan adanya teknologi seperti revolusi 4.0, pelanggan tidak perlu berurusan dengan kaki tangan bekerja bank dan hanya menggunakan ATM dan transaksi atas talian saja. Hal ini banyak menjimatkan masa bagi orang yang mempunyai banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dan tidak hanya tertumpu pada suatu pekerjaan saja. Semua keputusan yang telah dibuat dapat dilakukan dengan baik dengan kebergantungan manusia terhadap teknologi itu. Terima kasih kembali kepada panel pertama kita yang telah memberi lontaran isi yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama telah memberikan contoh bahawa revolusi industri 4.0 mampu untuk menyiahkan kuasa pekerja. Dengan contoh, transaksi bank mampu dilakukan di hujung jari sahaja kerana akan lebih menjimatkan masa dan tidak memerlukan urusan secara langsung dengan kaki tangan pekerja bank. Ini memperlihatkan bahawa pekerjaan seperti accountant mempunyai kemungkinan besar untuk tidak perlu wujud lagi pada masa hadapan. Seterusnya,
Panel kedua, apa pula pandangan anda terhadap revolusi industri 4.0? Adakah ia mampu untuk menyiapkan kuasa pekerja? Terima kasih kepada saudari pengurusi. Pada pendapat saya, perkembangan industri 4.0 ini tidak akan menyahkan kuasa pekerja. Saya berpendapat sedemikian karena untuk menghadapi revolusi 4.0 yang berteraskan teknologi otomasi, pihak pekerja seharusnya ditekankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran agar daya saing dalam negara dapat ditingkatkan. Pekerja yang mempunyai komponen pengetahuan dan kemahiran akan mempunyai peluang cerah untuk dapatkan pekerjaan seiring dengan peningkatan teknologi. Timbalan Menteri Sumber Manusia juga ada mengatakan bahwa teknologi yang lahir dalam industri 4.0 adalah dicipta oleh manusia itu sendiri. Oleh itu, wujud perhubungan antara manusia dan teknologi, kedua-duanya adalah saling bergantung satu sama lain. Terima kasih kepada panel kedua kita. Panel kedua kita menegaskan bahawa revolusi industri 4.0 tidak akan menyahkan kuasa pekerja kerana menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia, revolusi industri 4.0 yang melibatkan penggunaan teknologi adalah dicipta oleh manusia sendiri. Maka, kedua-dua teknologi dan manusia semestinya akan ada penghubungan yang berkait antara satu sama lain. Soalan saya kembali kepada panel pertama. Bolehkah saudara menjelaskan dengan lebih lagi, adakah revolusi industri 4.0 akan menyahkan kuasa pekerja? Terima kasih pengurusi atas soalan yang diujarkan. Pada pendapat saya, semua sudah maklum bahwa keputusan manusia mudah dipengaruhi oleh emosi dan sebagainya. Kan? Apabila membuat keputusan, banyak perkara yang perlu dipertimbangkan dan mengambil masa yang banyak dalam membuat keputusan yang tepat. Dan semua pihak menerima keputusan tersebut. Namun begitu, kita dapat melihat kelainan dengan penggunaan mesin ataupun robot. Hal ini disebabkan kerana penggunaan robot tidak akan dipengaruhi mana-mana pihak yang tidak bertanggung jawab yang boleh membuat sesuatu keputusan yang tidak tepat. Penggunaan mesin ini sebenarnya akan memudahkan suatu pekerjaan tersebut kerana ia tidak akan dipengaruhi mana-mana pihak untuk melakukan kesilapan kecuali mesin tersebut diprogramkan untuk melakukan pekerjaan yang tidak mempunyai kaitan dengan skop pekerjaan. Kesilapan teknikal juga menyebabkan timbul masalah yang tidak diingini oleh semua pihak. Hal ini adalah perkara yang cuba dielakkan, yaitu masalah teknikal yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu. Sekian, saya kembalikan kepada saudari pengurusi forum. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Okey, baiklah panel pertama. Jadi, menurut anda, penggunaan robot serta teknologi yang tanpa dipengaruhi oleh emosi dalam pembuatan sesuatu tugas ataupun kerja dan tanpa campur tangan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab adalah lebih relevan berbanding dengan penggunaan sumber tenaga manusia, dan ini sedikit sebanyak akan menyahkan kuasa pekerja. Seterusnya, saudara panel kedua, apa pula pandangan anda terhadap isu ini? Terima kasih saudari pengurusi. Menurut ramalan ahli-ahli ekonomi, AR 4.0 bakal mewujudkan 1,5 juta peluang pekerjaan di Malaysia. Bidang-bidang baru yang menjadi tonggak AR 4.0 menawarkan pelbagai peluang pekerjaan pada masa hadapan. Jadi, kebimbangan bahawa AR 4.0 akan menyebabkan penyahkuasaan pekerja adalah satu dakwaan yang tidak berasas. Walaupun begitu, peluang pekerjaan yang dimaksudkan di sini adalah bagi mereka yang berkemahiran tinggi, yang mana AR 4.0 memerlukan 60% hikmat tenaga kerja berkemahiran. Di sini timbul satu isu penting yang perlu diberi perhatian, yaitu nasib pekerja yang melaksanakan tugas-tugas rutin dan nasib pekerja yang hanya mempunyai kemahiran asas sahaja. Terima kasih saudara. Jika panel kedua kita tadi menyebutkan peluang pekerjaan baru akan diwujudkan, namun ia lebih menumpukan kepada golongan yang berkemahiran tinggi sahaja berbanding dengan pekerja yang berkemahiran rendah. Seterusnya, kita beralih kepada panel pertama kembali. Adakah penggunaan teknologi dapat mengatasi kebergantungan terhadap tenaga manusia, termasuklah bidang kerja yang memerlukan kemahiran tinggi? Terima kasih pengurusi. Untuk pengetahuan semua,
Prestasi awam yang amat membanggakan dengan bantuan teknologi akan dapat lagi ditingkatkan dengan bantuan pihak pengurusan kerana memudahkan keputusan yang sering dibuat adalah tepat. Dengan itu, kualiti pekerjaan juga semakin membaik dan hal ini perlu mendapatkan kepercayaan pelanggan dan seterusnya dapat memastikan sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan siap pada tepat masanya. Hal ini demikian kerana penggunaan teknologi juga akan memperlancarkan semua tugasan tenaga manusia dan kurang membuat kesilapan. Sebagai contoh yang boleh diambil dalam penyimpanan data yang dimasukkan oleh pekerja hilang dalam buku rekod, tetapi dalam menyimpan data dalam sistem ia pasti akan mempercepatkan pekerja dan rekod yang tepat dapat diperoleh berbanding dengan penyimpanan data dalam buku rekod yang perlu mengambil masa yang lama untuk memastikan ia diketahui semula dan banyak membuang masa. Justru itu, dengan adanya teknologi tinggi, keselamatan terhadap penyimpanan data pribadi akan lebih terjamin. Dengan itu, jelaslah penggunaan teknologi itu perlu kerana memberi banyak manfaat dan kemudahan kepada para pekerja. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Menurut panel pertama, teknologi akan dapat memudahkan pekerjaan, misalnya dalam penyimpanan data. Kesilapan seperti rekod yang dimasukkan oleh pekerja mudah untuk hilang, mampu untuk diatasi dengan penggunaan teknologi, yang mana jika rekod disimpan dalam sistem, ia akan dapat mempercepatkan pekerjaan kerana tidak mengambil masa yang lama dan rekod yang disimpan adalah lebih tepat. Seterusnya, soalan terakhir kepada panel kedua kita pada hari ini. Ada sebarang isi yang ingin ditambah dalam topik kita pada hari ini? Menurut kajian yang dibuat oleh World Economic Forum (WEF) bertajuk The Future of Job, Employment, Skill and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, sama ada industri 4.0 akan menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaan atau ia bahkan mewujudkan program pekerjaan baru sangat bergantung kepada tindakan yang diambil sekarang oleh pihak pembuat dasar, pihak akademik dan pemain industri. Kajian ini adalah berdasarkan kepada perspektif ketua-ketua pegawai sumber manusia dalam kalangan majikan-majikan besar yang beroperasi secara global, yaitu golongan yang merancang dan melaksanakan strategi tenaga kerja masa depan. Secara umumnya, teknologi artificial intelligence akan memberi impak negatif ke atas pekerjaan tetapi tidak terlalu serius sekurang-kurangnya sehingga tahun 2020. Manakala potensi wujudnya pekerjaan baru job creation dijangka berlaku hasil teknologi seperti data besar, internet mudah ahli, internet of things dan robotik. Kemerosotan permintaan seperti tenaga kerja dalam bidang pembuatan dan pengeluaran adalah didorong oleh teknologi yang mengambil alih peranan manusia seperti teknologi additive manufacturing, AM dan cetakan 3D. Bagaimanapun, sektor pembuatan dan pengeluaran akan memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi meliputi bidang seni bina dan kejuruteraan bagi mengendalikan sistem pengeluaran yang lebih maju dan berautomasi. Pekerjaan dalam bidang pentadbiran dan pejabat akan terjejas dengan ketara ekoran kemunculan teknologi-teknologi seperti internet mudah ahli, teknologi cloud, big data dan internet of things. Terima kasih panel kedua atas informasi yang diutarakan sebentar tadi. Kesimpulannya, kesemua ini mempunyai potensi untuk menambah nilai yang signifikan kepada adakah revolusi industri 4.0 ini memerlukan kehadiran manusia? Penumpuan kepada teknologi akan membolehkan orang ramai untuk bekerja bersama-sama dengan cara yang cukup strategik. Industri revolusi seharusnya lebih banyak membantu manusia untuk berkembang dan ini seharusnya dijadikan sebagai peluang untuk memberikan lebih banyak manfaat kepada manusia dengan tanpa menyahkan kuasa pekerja. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penhujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun.
Saya mewakili semua ahli panel untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa bersama kami dalam forum kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon untuk mengakhiri bicara ini dan selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih.